Kita sebenarnya nak ke satu segmen. Ini segmen yang sangat dinanti-nantikan setiap kali musim perayaan lah. Ya, kerana kita nak memastikan supaya apabila kita berbelanja, harga barang yang kita beli itu adalah harga yang mampu milik, yang tidak akan membebankan pengguna. Jadi kita bersama dengan satu segmen bersama dengan tetamu kita yang sudah bersedia tampan hari ini, bersama dengan Dato' Muiz Abdul Aziz, merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Hari ini ada satu pengumuman mengenai skim harga maksimum untuk perayaan Tahun Baru Cina. Tapi kita bukan nak cakap pasal Tahun Baru Cina saja ni. Dato' ada banyak lagi perayaan lain sepanjang tahun ini. Jadi sebagai mukadimahnya lah. Sebab sekarang ni apabila kita lihat, skim itu sudah tidak lagi dikenali sebagai skim kawalan harga lah. Dia dikenali sebagai skim harga maksimum. Mukadimah daripada Dato'. Terima kasih Max Wan dan para pendengar. Untuk makluman yang pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Pengguna atau KPDNHP telah melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan. Kalau di segi perayaan itu kita ada 6 perayaan yang kita tetapkan harga maksimum, iaitu Hari Raya Aidilfitri, contohnya di Pawali. Kalau di Sabah Sarawak pun ada juga Hari Keamatan, Hari Gawai, Christmas baru-baru ni, Christmas yang kita berlaksanakan bulan Disember lepas. Dan insya-Allah pada bulan ini kita akan umumkan pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan untuk Tahun Baru Cina yang akan datang ni. InsyaAllah akan diumumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Kabinet HP. InsyaAllah kita akan announcekan hari ini, insyaAllah, untuk memastikan supaya rakyat yang merayakan perayaan-perayaan tersebut akan dapat keselesaan di segi berbelanja barang-barang keperluan semasa. Mungkin sebelum ini mekanisme ini telah pun dijalankan untuk mengawal harga. Mungkin pada tahun 2020 ini bagaimana penentuan kawalan harga itu dijalankan? Seperti yang kita selalu sebelum kita tetapkan pelaksanaan sesuatu skim ini pada musim perayaan tersebut, kita akan berbincanglah dengan pihak pengeluar, pihak pemborong dan sebagainya, dan juga beberapa agensi kerajaan yang lain seperti Kementerian Pertanian, contohnya lah Fama, misalkan pasal lembaga kemajuan ikan, misalkan katanya berkaitan dengan ikan, pengelolaan ikan dan sebagainya. Kita nak memastikan supaya yang paling utama adalah fokus kita adalah untuk memastikan sebelum kita membuat satu penetapan harga tersebut atau menentukan harga maksimum, harga shilling berapa setengah bahagian barangan tersebut, adalah kita nak memastikan bekal itu mencukupi. Itu yang paling penting lah. Pastikan rakyat boleh akses, dapat menikmati, dapat berbelanja, dan barang itu ada. Itu kita akan pastikan oleh pihak kerajaan. Kepentingan dan keuntungan semua pihak perlu dijaga. Kita akan pastikan peniaga tidak rugi, dan rakyat dapat benefit atau keuntungan daripada skim ini. Selalunya apabila kita ada laksanakan skim sebegini, rakyat akan melihat sejauh mana keberkesanannya. Sebab kalau kita lihat ada setengah peniaga ini yang mengambil kesempatan, mereka ini kadang-kadang degil, tidak mahu mengikut arahan yang telah pun dilaksanakan oleh pihak penguatkuasa. Jadi bagaimana nak memastikan supaya rakyat dapat memilih barang yang ditetapkan dengan skim harga maksimum ini dengan betul. Macam mana mereka nak tahu inilah barang yang telah pun disenaraikan. Sebab kadang-kadang musim berbeza, perayaan berbeza, barangnya pun berbeza juga. Seperti yang lazimnya kita akan buat pengumuman di segi kawalan harga tersebut oleh Yang Berhormat Menteri Kabinet HP. Kita menggunakan peruntukan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Dia bukan kita sewenang-wenang kita nak buat satu pengumuman di mana untuk menetapkan harga maksimum tersebut, tapi kita menggunakan peruntukan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 yang saya nyatakan tadi, di mana para peniaga
khususnya atau peruncit, pasar raya, di mana-mana saja yang menjual barangan tersebut harus mematuhi. Tapi alhamdulillah setakat yang kita telah laksanakan, contohnya pada musim Christmas yang lepas, kita lebih kurang kita dah buat pemeriksaan lebih kurang 15,000 premis dan pelanggaran yang kami dapati hanya 12 kes saja. Itu 12? Pun tidak meletakkan harga, tanda harga dan sebagainya. Dan seluruh itu, Malaysia. Di seluruh Malaysia. Dan kita pandangan program ini adalah amat berkesan kepada rakyat, supaya rakyat dan para peniaga. Alhamdulillah, keseluruhannya hampirlah majoriti daripada peniaga ini adalah patuh kepada skim ini. Alhamdulillah, kerana antara range barangan yang kita tetapkan ini bergantung pada setiap perayaan lah. Kerana di segi permintaan, di segi keperluan rakyat, setiap perayaan itu berbeza. Adakah berbeza lah. ia berubah mungkin mengikut berubah, misal kata kalau dia punya keutamaan, lilis keutamaan. Tapi boleh mana pun macam ayam, misal kata, saya rasa semua keseluruhan itu adalah semua orang makan ayam kat Malaysia akan ada pada semua. Dan ada setengah-setengah daripada barang-barangan adalah ada sikit perbezaan juga, ada sikit berbeza antara satu perayaan dan ke satu perayaan. Saya katalah. Walaupun perayaan itu dekat, maksudnya macam tu Christmas baru bulan 12, sekarang kita dah nak menyambut tahun baru Cina. Perbezaan harga itu banyak ataupun tidak? Adakah ia mengikut harga pasaran ataupun bagaimana? Ialah penetapan yang harga yang kita tentukan itu ialah hasil daripada engagement kita bersama dengan pihak pengeluar yang sekata pemborong. Kita akan lihat pada harga semasa lah. Pada semasa, dan kita akan tetapkan pada harga yang amat manasabah. Kerana seperti kita sedia maklum, penentuan harga di pasar ini adalah base kepada hukum permintaan dan penawaran. Pun kerajaan akan intervention, akan menetapkan berapa kawan harganya mana sabah. Pasal kita dah tahu kita punya margin, pemborong, peruncit dan sebagainya. Itu sebabnya kita dah mengadakan perbincangan terlebih awal. Kita tahu di pasaran dan harga yang mana sabah yang kita akan tetapkanlah. InsyaAllah pasal harga tersebut pengguna akan dapat manfaatnya dan juga para peniaga tidak akan rugilah. Itulah kita. Nyaman sabah lah. Itu kita kena harga yang very reasonable price lah, insyaAllah. Yang mampu dibeli oleh pengguna kita. Cuma tempoh untuk setiap kali skim ini dilaksanakan tidak sama Datuk. Ada perayaan tertentu tempohnya misal kata di Christmas itu lebih kurang 10 hari kita tetapkan. Sejak yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Sultan menjadi menteri, beliau telah mengusulkan supaya kita tambahkan kerajaan dan inisiatif pada Yang Berhormat Menteri telah melanjutkan sikit tempoh tersebut daripada satu tempoh yang lebih panjang, misal kata untuk raya Aidilfitri yang lepas. Sepatutnya kebiasaannya selalu 14 hari. Pada tahun kita kenal tahun lepas lebih kurang 30 hari. Mari kita panjangkan tempoh dengan item yang lebih lagi, iteman barangan. InsyaAllah pada Christmas yang lepas lebih kurang 19 item. Sebelum tu lebih kurang 14 atau 15 item saja. Kita tambahkan, kita rasakan ada setengah daripada barangan tersebut ada keperluan mendapat permintaan yang tinggi. Salah satu perayaan macam Raya Fitri, ada santan. Orang Islam, Melayu Islam khususnya dia nak belanja dari segi santan, kelapa untuk buat rendang. Sebab Aidilfitri dia bukan belanja masa lemang raya pun kan je. menggunakan santan kan. Jadi barang-barang tersebut perlu kita kawal. Betul. Puasa pun dah. Puasa dah 30 hari. Waktu puasa pun dah mula belanja dah. Sebelum umat Islam, sebelum menyambut Aidilfitri, dia akan ada menjalani ibadah puasa. Dan keperluan. Jadi permintaan pada barang-barangan tersebut adalah amat tinggi. Jadi kerajaan sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab kan, kita ambil kira supaya barang-barangan tersebut yang mendapatkan
permintaan yang tinggi itu, kita akan masukkan dalam senarai tersebut, dalam penetapan harga maksimum tersebut. Mungkin sekarang ni kalau orang kita berbincang mengenai kawalan harga, orang akan terlintas terus pergi pasar borong ataupun pasar-pasar basah. Adakah kesemua pasar raya akan terlibat? Contohnya pasar raya yang boleh dikatakan high end lah. Contohnya Village Grocer, Jaya Grocer dan sebagainya. Juga adakah juga akan terlibat? Ya, dari segi skim ini adalah terpakai pada seluruh perniagaan. Format sama ada pasar raya ke, hypermarket ke, pasar borong ke, pasar awam ke, pegawai peruncit di kampung-kampung ke adalah harus mematuhi skim harga maksimum musim perayaan ini. Tidak ada siapa peniaga yang terkecuali. Dari pihak tanggungjawab peniaga, sebab sekarang kita tengah paparkan kewajipan peniaga semasa pelaksanaan skim ini. Jadi bagaimana dari segi penguatkuasaan, sebab pemantauan pasti dibuat dari semasa ke semasa. Dari segi of course dalam kita para peniaga harus mematuhi beberapa perkara apabila kita dah announcekan, kita dah gazetkan pelaksanaan skim harga maksimum ini, kerana contohnya dia mesti mempamerkan harga, itu sudah pasti. Walaupun bukan dalam skim dalam musim harga maksimum ini, para peniaga memang keseluruhannya mesti mempamerkan harga. Any barangan yang dijual mesti itulah ikut peruntukan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Adalah satu kesalahan kepada peniaga tidak mempamerkan, dan khususnya dalam skim harga maksimum ini, dia harus mempamerkan harga maksimum. Contohnya kita ada tentukan, ada tag, ada satu color yang kita akan kita perkenalkan, itu color pink misal kata. Color pink itu adalah harga yang kita tetapkan di bawah akta barang-barangan yang dijual dalam skim harga maksimum ini. Contohnya kena pamerkan harga dengan tag yang color pink tersebut, dan juga tidak boleh menjual pada harga melebihi harga yang kita telah tetapkan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, dan ia adalah merupakan satu kesalahan. Satu kesalahan para peniaga lah. Alhamdulillah para peniaga di Malaysia ini sebuah ramai yang beretika, dan saya harap mereka mematuhilah. Memang setakat ini kita tidak menghadapi masalah besar, dan pihak kementerian khususnya daripada bahagian penguatkuasa kementerian akan sentiasa memantau para peniaga supaya mereka dapat untuk memastikanlah mereka dapat mematuhi peraturan undang-undang tersebut. Kerana apa yang kita buat adalah untuk memastikan para pengguna akan dapat menikmatilah inisiatif yang dibuat oleh pihak kerajaan ini. Mungkin ada pengguna yang belum tahu di luar sana kalau berlakunya peniaga-peniaga yang meletakkan harga yang tinggi dan mereka tak tahu macam mana nak mengadu. Mungkin Dato' boleh katakan sikit macam nak mengadu ni. Terima kasih Wan. Soalan yang bagus itu, kerana pihak kementerian kita sentiasa menjelaksanakan advokasi bersama. Beberapa program kita buat bersama dengan persatuan pengguna dan sebagainya, melalui media sosial, media elektronik, cetak dan sebagainya. Dan juga pihak samping itu pihak kementerian sentiasa menyediakan platform untuk para pengguna, sesiapa sajalah, untuk membuat aduan. Sebab kita ada 10, lebih kurang 10 channel aduan yang disediakan. Kita ada apps, kita ada website tentang aduan, kita ada hotline aduan, kita ada boleh semudah kita menggunakan handphone dia sekarang, semua orang ada handphone, menggunakan WhatsApp je, boleh menggunakan dan di talian 019 279 4317. Dan juga ada aplikasi, kalau tengok di TV sekarang, aplikasi Adu KPD NHEP, boleh download di telefon anda. WhatsApp juga ada, boleh hantar email, ada 9 cara kita paparkan di TV anda sekarang. Boleh datang sendiri pun boleh. Kita ada pejabat, ada 77 cawangan di seluruh negara. Setiap negeri pun ada pejabat negeri, tapi di samping itu ada cawangan juga. Ada beberapa daerah. Dia bukan 77. Jadi tak ada masalah. Accessibility rakyat untuk buat aduan, insya-Allah kita akan
ambil tindakan sekiranya boleh. Dan di samping itu kita pun ada satu van bergerak untuk mobile, macam kita punya mobile team pun ada. Sekarang ni kita namakan Star Squad, tindakan aduan rakyat kita panggil. Kita dah ambil inisiatif tersebut. Kita akan tambah lagi di segi aset dan sebagainya, semudah rakyat untuk buat aduan dan sebagainya. Tapi kalau secara keseluruhan, kalau bukan pada musim skim harga maksimum ini, kalau hari-hari biasa pun, benar. Sebenarnya perkara ini perlu diambil kira oleh peniaga juga, dan mereka sebenarnya perlu bertanggungjawab. Jangan mengambil kesempatan dengan keadaan semasa, sebab ada masanya berlaku kes-kes di mana ada pembelian panik apabila dikatakan ada barang-barang tertentu yang kurang di pasaran. Contohnya baru-baru ini kes bawang merah. Jadi setakat ini kes itu bagaimana, Datuk? Semuanya okey? Yalah, seperti isu bawang baru-baru ni pun satu isu yang kerana tiba-tiba harga mendadak naik sebagainya. Kerana sebelum ni barang ni, bawang contohnya kita mengimport bawang begitu besar juga, kuantiti dalam setahun lebih kurang 270,000 metrik tan bawang khususnya daripada India. Jadi tiba-tiba dalam baru-baru ni, pada 29 September yang lepas, kerajaan India dia dah ban ekspor. Mungkin ada isu kebekalan dan sebagainya di sana. Jadi of course lah, bila supply itu kurang, harga akan naiklah, permintaan tinggi dan harga akan ada kenaikanlah, perubahan harga. Tapi walaupun isu bawang ini kita juga bukan hanya bergantung kepada satu negara. So dari pasaran pun di segi bekalan tidak ada masalah, khususnya daripada negara-negara lain. Daripada China kita ada bawang, bawang daripada Pakistan pun ada. Daripada baru ni saya dengan Berhormat Menteri pergi ke di Penang misalnya, kita jumpa bawang daripada Mesir pun ada sampai. Jadi banyak bekalan, pengguna ada pilihan. Menggunakan jadi bekalan itu tak adalah terputus. Cuma ada sikit masalah sikit dengan bawang pada India, kerana yalah, kita tak dibenarkan untuk membeli, dia buat macam mana. Jadi bawang-bawang lain tu masih banyak di pasaran, dan para pengguna masih boleh akses, boleh menikmati menggunakan bawang tersebut. InsyaAllah. Lidah kita sudah terbiasa dengan rasa bawang India tu, Datuk. Yang manis dia lain sikit. Terima kasih, Datuk, kerana bersama dengan kami hari ini. Diharapkan semoga skim harga maksimum ini akan dipatuhi, khususnya untuk musim perayaan ini. Ini nak Tahun Baru Cina, saya rasa yang nak berbelanja ni bukan masyarakat Tionghoa saja. Yang selain daripada itu pun nak berbelanja sama. Jadi sama-sama kita bertanggungjawablah sebagai pengguna dan juga sebagai peniaga. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Baik.